Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Sesungguhnya mengumpat itu, kata Rasulullah, lebih dahsyat lagi daripada zina. Lalu sahabat bertanya rasa pelik. Macam kita pelik lah. Rupanya masuk neraka dengan sebab mulut saja. Dengan sebab lidah saja. Bukan sebab dengan dosa-dosa besar pun yang kita anggap ia boleh membawa kepada neraka Allah. Tak berguna, kita dah sentuh sikit tentang ghibah. Al-ghibah yang disebutkan oleh Nabi, apakah ghibah? Zikruka akhaka bima yakrahu. Zikruka akhaka bima yakrahu. Yang disebutkan ghibah itu iaitu perkara yang engkau bicarakan tentang saudara kamu, yang mana kalau dia dengar, dia tahu, dia tak suka. Itulah ghibah. Di belakangnya. Kalau berdepan dikata mengata, kalau belakang dikata mengumpat. Cuma dalam term-term yang baru, terminologi yang baru, perkataan ghibah itu di make up, dibedak, digincu, nampak menarik, nampak macam betul ya, iaitu membawang. Dan ada pun perkataan membawang ataupun bergosip atau apa jua, kalau dianya dosa, dia tetap dosa. Walau macam mana kita olah dia. Cuma dalam erti kata, dalam konteks dunia moden yang canggih ini, ghibah itu boleh dilakukan tanpa bertemunya fizikal dengan fizikal. Tanpa ada pertemuan, tanpa ada meeting, tanpa ada tidak perlu berjumpa. Tapi perbuatan dosa itu dapat dilakukan dengan lebih kemas lagi. Adanya media sosial, medsos. Di sana ada Facebook boleh mengumpat, Twitter boleh mengumpat, TikTok boleh mengumpat, WhatsApp boleh mengumpat, Telegram boleh mengumpat. Banyak kita lihat benda-benda yang boleh kita lakukan ini membawa kepada dosa yang cukup besar. Bukan main-main. Kita nak sambung lagi beberapa perkara daripada hadis an Jabir wa Abu Sa'id radhiyallahu anhuma iyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfira lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Saya ulang balik hadis ini. Hadis daripada Jabir dan juga Ibnu Sa'id radhiyallahu Abi Sa'id radhiyallahu anhuma, iyakum wal ghibah fa inal ghibata ashaddu minaz zina. Qila kaifalahu qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu atau kama qala. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi. Hadis dia berbunyi bahawa sesungguhnya takutlah kamu, jauhlah kamu, kata Rasulullah, akan ghibah, mengumpat. Kenapa? Sesungguhnya mengumpat itu lebih dahsyat lagi daripada berzina. Lalu sahabat bertanya, macam kita lah rasa pelik. Dan kita anggap orang masuk neraka itu sebab berzina, sebab minum arak, sebab membunuh, sebab berjudi, sebab benda dosa-dosa besar. Yang kita letak dalam istilah dia al-kabair ataupun al-kabirah, iaitu dosa-dosa besar. Dan Nabi dah sebut dalam hadis yang kita bincangkan hari itu, wa hal yakubun nas ala wujuhim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Adapun orang yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia masuk neraka akibat daripada kerja buat lidah, ataupun kita kata lidah yang tidak bertulang. Maknanya bukan kerana dosa besar pun, tetapi kerana kerja buat lidah, mengata, mengumpat, memfitnah, mencerca, menggunakan kata-kata yang lara, dalam keadaan menyanyi yang diharamkan, menimbulkan syahwat, menyanyi dalam keadaan yang melampaui batas, menyanyi erti kata memuja-muja, memuji-muji, menyebut tentang neraka, menghina Islam, menghina Nabi. Ini nampak macam seni, tetapi kalau tak diolah dengan baik, benda yang harus itu boleh menjadi haram, boleh menjadi dosa.
Kemuncaknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ataupun melawak sebab itu melawak ini perkara yang juga disebutkan seperti perkara yang lahun, pekerjaan yang sia-sia, yang mana kalau ia dilakukan erti kata lain dalam keadaan yang melampau, maka dia jatuh juga kepada dosa. Lalu daripada hadis yang hari itu, kita kaitkan hadis pada hari ini daripada Jabir dan juga Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi menyebut dengan perkataan iyakum wal ghibah. Maknanya Nabi kata, jauhilah, takutlah kamu daripada ghibah, fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Sesungguhnya mengumpat itu, kata Rasulullah, lebih dahsyat lagi daripada zina. Lalu sahabat bertanya, rasa pelik. Macam kita pelik lah. Rupanya masuk neraka dengan sebab mulut saja, dengan sebab lidah saja. Bukan sebab dengan dosa-dosa besar pun yang kita anggap ia boleh membawa kepada neraka Allah. Rupanya dengan sebab lidah yang tidak bertulang. Lalu sahabat Nabi bila mana bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata, ya Rasulullah, dia kata, macam mana tu kau boleh kata bahawa mengumpat itu lebih teruk daripada berzina? Lalu Nabi kata begini, innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Adapun ada orang dia berzina, kemudian dia bertaubat, Allah terima taubatnya, selesai masalah walaupun dia berzina. Arti kata lain, kita anggap ia dosa yang besar. Kan? Tuan-tuan, saya nak betulkan stand ni. Dia melurut. Sekejap. Kejap. Boleh tak? Okey. Sebab kata Rasulullah, ada orang dia berzina, kemudian dia bertaubat, Allah terima Allah terima taubatnya daripada kerja berzina. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada pun orang mengumpat, wa innal ghibata, dan sesungguh-sungguhnya kata Rasulullah, ada pun mengumpat itu la yughfiru lahu, tidak diampunkan pada orang yang mengumpat itu, hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehinggalah orang yang dia umpatnya itu memaafkan dia. Allahu Akbar. Bukan senang tuan-tuan. Sebab itu dosa dengan orang kena minta dengan orang. Tak boleh dosa dengan orang minta dengan Allah. Dalam keadaan itu kita tersebut bukan bermudah-mudah kita nak buat dosa dengan Allah. Tidak. Tetapi erti kata lain, bahayanya dosa ini diletakkan satu gambaran oleh Rasulullah, dia lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang anggap berzina itu jijik, berzina, mengandung, lepas tu nak jaga malu, tak nak malu, dia bunuh anak yang dilahirkan. Namun dalam keadaan ini, Nabi memberikan satu kiasan bahawa mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kerana apa? Kerana dosa zina itu boleh diampunkan sekiranya diampunkan oleh Allah. Adapun dosa mengumpat itu tak diampunkan oleh Allah, sehingga orang yang kita umpat itu dia mengampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.